Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Pada hari ini, saya, Siti Wan Ratnasari binti Wan Abdul Aziz daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah Semesta 4 akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Islamfobia dan cabarannya terhadap pendakwah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya dapatlah kita berhimpun di majlis ilmu yang penuh barakah ini. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta sahabat baginda. Baiklah, sebelum kita mengorak langkah lebih jauh lagi, suka untuk saya kongsikan kepada pendengar sepotong ayat suci Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ad-dina indallahi al-Islam wa mahtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu kerana kedengkian antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Hari ini, agama kita diinjak-injak. Hari ini, saudara seagama kita dizalimi. Hari ini, Islam seolah-olah salah di mata dunia. Apa sebabnya hingga ada unsur prejudis terhadap agama suci ini? Hadirin yang saya kasihi sekalian, Islamfobia merupakan istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi terhadap agama Islam dan Muslim. Pada tahun 1997, Badan Amanah Running Mate mentakrifkan Islamfobia sebagai satu rasa takut dan benci terhadap Islam lalu membawa kepada takut dan tidak suka orang Islam. Ia juga merujuk kepada amalan mendiskriminasikan orang Islam dengan mengasingkan mereka dari kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan masyarakat. Islamfobia juga termasuklah persepsi bahawa Islam mempunyai nilai yang tidak sama dengan budaya lain, lebih rendah dari nilai barat dan dikenali kerana mempunyai ideologi politik yang ganas daripada sebagai satu agama. Hadirin yang dirahmati Allah, selepas berlakunya peristiwa 11 September 2001, telah tercetusnya pelbagai usaha memburukkan Islam di seluruh dunia. Islamfobia telah memberi kesan yang amat buruk kepada umat Islam dan menjadi mangsa kekejaman masyarakat. Pada Mac 2019, seorang warga Australia mengaku menembak mati ahli jemaah yang sedang menunaikan solat Jumaat di dua masjid di New Zealand dan memaparkan tindakannya itu secara langsung di media sosial. Apakah yang terjadi kepada umat Islam di New Zealand? Sedangkan negara tersebut sering dianggap sebagai negara yang selamat dan mempunyai tahap pembunuhan yang agak rendah. Di Perancis, telah tular tindakan retorik dan provokasi yang mencemarkan nama baik agama Islam sebagaimana yang telah disaksikan oleh mata dunia dalam bentuk penerbitan karikatur yang menghina dan menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, inilah yang dikatakan Islamfobia. Islam terus dihina, umat terus disakiti, propaganda terus berleluasa. Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan sifat orang kafir yang buta hatinya untuk menerima kebenaran Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja bagi mereka engkau, yakni Muhammad,
beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Hadirin sekalian, cabaran pendakwah hari ini cukup hebat. Cabaran dari pihak musuh yang tidak pernah berputus asa menjatuhkan Islam, dan cabarannya terhadap umat Islam yang kian jauh daripada agama. Sebagaimana yang kita sedia maklum, orang-orang kafir akan sentiasa memusuhi Islam dengan pelbagai cara, sama ada melalui jalan kekerasan maupun melalui serangan pemikiran. Justru pendakwah perlu memainkan peranan penting dalam usaha mengembalikan kegemilangan Islam. Jika sebuah pohon itu sihat, ia bermula daripada akar. Jika manusia itu cemerlang, ia bermula daripada sahsiah diri dalam setiap insan. Pada era globalisasi ini, umat Islam hanya sekadar Islam di kad pengenalan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah, sebanyak 80% rakyat Malaysia yang beragama Islam meninggalkan solat fardu setiap hari. Lihatlah, hanya berapa orang yang pandai membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Pada hari ini, berapa ramaikah remaja yang telah melakukan hubungan seks sebelum bernikah? Lihatlah, berapa ramai bangsa Melayu yang beragama Islam di kelab-kelab malam. Nasihat ini untuk saya dan para pendengar. Ketika kita sibuk dengan urusan dunia, adakah kita memikirkan sama nasib umat Islam? Oleh itu, suka untuk saya ingatkan, tidaklah mudah tugas sebagai seorang pendakwah. Seorang pendakwah perlu membangunkan umat Islam yang sedang lena dengan fata morgana dunia. Seorang pendakwah perlu mengajak umat Islam kembali kepada agama Islam yang sebenar. Pendakwah perlu memberi contoh dan tauladan dan akhlak yang baik, serta menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, serta meniupkan semangat jihad di jalan Allah dalam diri setiap Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu, yakni umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin yang berbahagia, perkara ini tidaklah mustahil untuk dicapai kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan jalan solusi dalam setiap permasalahan melalui sirah dan teladan. Gerakkanlah umat Islam kepada harakah Islamiyah yang memperjuangkan kesucian agama Islam dan menjadikan agama sebagai sebuah panduan cara hidup. Semaikan ilmu agama kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Kukuhkan pegangan mereka terhadap Islam. Hal ini demikian kerana musuh Islam akan mudah menghancurkan Islam sekiranya pegangan umat Islam sendiri goyah dan tidak bersatu. Kekuatan moral dan keutuhan sifat kerohanian dalam Islam adalah pemangkin dan penggerak kepada masyarakat Islam untuk lebih berani berdepan dengan perubahan dan cabaran dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.
Sebelum turun ke medan dakwah, cabaran yang paling utama adalah menghapuskan kejahilan dalam diri dan mempersiapkan diri dengan ilmu agama. Tidaklah terbentuk masyarakat yang harmoni sekiranya pemimpin mahupun pendakwah masih berada dalam situasi yang seolah-olah membenarkan dan merelakan agama Islam ditindas oleh orang kafir. Gerakkanlah jihad di jalan Allah agar kita mendapat keampunan dan perlindungan daripadanya. Jihad merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal dari kata jahada yang bermaksud menuntut sehingga tercapainya matlamat. Jihad juga membawa maksud kesungguhan dan bersusah payah. Jihad dari sudut syarak menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah memerangi golongan kafir sehingga mereka memeluk Islam. Hanbali pula berpendapat bahawa jihad ialah seorang yang balik membunuh musuhnya dan dari sudut syarak bermaksud membunuh orang kafir, manakala Hanafiyah menyatakan bahawa jihad adalah berdakwah kepada mereka tentang agama Islam. Muhammad Naim menyenaraikan antara bentuk jihad termasuklah jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan, jihad menentang golongan kafir, yakni berperang, dan jihad dakwah serta jihad terhadap pemerintah, yakni dengan menasihatinya. Ibn Qayyim pula membahagikan jihad kepada 4 bentuk dan setiap bentuk tersebut mempunyai pecahan atau perincian. Secara ringkasnya, martabat atau bentuk dakwah adalah seperti yang berikut. Yang pertama, jihad diri merangkumi jihad menuntut ilmu, mengamalkannya, berdakwah tentang ilmunya dan bersabar atas dakwah yang dilakukannya. Yang kedua, jihad melawan syaitan merangkumi jihad melawan bisikan atau hasutan syaitan yang berbentuk syubhah dan perkara yang merosakkan akidah serta jihad melawan kehendak, syahwat, rasa ragu dan syubhah. Dan yang ketiga, jihad menentang golongan kafir dalam segala bentuk seperti jihad perang, harta, hati, yakni dengan membencinya, dan lisan, yakni dengan berdakwah. Dan yang keempat, jihad menentang golongan munafik dalam segala bentuk jihad, yakni seperti berperang dari sudut harta, hati, membenci dengan lisan, yakni dengan berdakwah. Namun, jihad melawan munafik lebih utama menggunakan lisan. Setiap bentuk tersebut memberikan gambaran tentang skop jihad yang berlaku. Jihad menurut pandangan ulama pada asasnya boleh dibahagikan kepada 2, iaitu jihad umum dan jihad khusus. Jihad khusus bererti jihad yang sebenar, iaitu jihad menentang musuh Islam, manakala jihad umum merangkumi semua bentuk jihad selain berperang. Oleh itu, kembalilah kepada agama Islam. Rasulullah SAW pernah berpesan melalui sabdanya yang bermaksud, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara dan kalian tidak akan sesat selagi mana berpegang teguh dengannya, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabinya." Intihanya, saya berharap agar kupasan dalam pidato hari ini dapat memberikan manfaat dan kesedaran kepada muslimin dan muslimat tentang Islamfobia dalam kalangan masyarakat tempatan maupun masyarakat dunia. Islamfobia telah pun wujud sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu lagi. Perkara ini bukanlah sesuatu yang baru kita dengar, cuma istilahnya mula diperkenalkan pada abad ke-21. Justru itu, sebagai seorang Muslim maupun sebagai seorang pendakwah, kita seharusnya sedar akan gerak-geri musuh yang sentiasa berusaha menghapuskan Islam di muka bumi ini. Namun, perkara ini amatlah mustahil kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kemenangan buat orang-orang mukmin. Justru itu, jadilah umat Islam yang mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian.
Ingatlah bahawa matlamat hidup kita adalah untuk mencari redha Allah SWT sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Orang yang sihat akalnya akan sentiasa mencari kebenaran dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang tertutup pintu hatinya akan sentiasa memusuhi orang-orang beriman. Sentiasalah menjalankan tugas-tugas dakwah kerana ia merupakan pekerjaan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekalkanlah hati dan bersatulah menegakkan agama Allah Subhanahu taala di atas muka bumi ini dan memakmurkannya dengan cara hidup Islam yang sebenar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.